Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pagi Jumaat. Salam sejahtera dan juga salam isukan MKCC 2021. Hello, apa khabar anda semua di luar sana? Bertemu lagi kita sekali lagi pada tahun Tok. Istimewanya kita punya acara pada tahun ini adalah kerana kita betul-betul adalah acara komuniti dan juga acara tempatan. Jadi bolehlah kita menggunakan sedikit bahasa ibunda tercinta kita. Okay, kita sekarang ini berada di acara Mobile Legends Kuching City Cup ataupun MKCC 2021, satu pertandingan isukan komuniti rasmi yang diadakan untuk tahun yang keempat. Saya adalah Sir A. Host anda untuk pagi itu akan bersiaran menemani anda semua selama setengah jam sehingga lebih kurang pada jam 9.15 pagi nanti. Jadi pertandingan MKCC pada tahun tu special, cukup-cukup special kerana diadakan bersempena lagi sekali dengan sambutan Hari Bandaraya Kuching yang ke-33. Terima kasih banyak kepada Dewan Bandaraya Kuching Utara ataupun DBKU selaku penganjur pertandingan dan Tams Malaysia serta Coconut Shake Mail. Special kita ada penaja makanan dan juga minuman rasmi untuk MKCC 2021. Jadi MKCC 2021 dikuasakan oleh Sarawak All Stars Esports dengan usaha sama daripada Unimas Esports. Okay, pagi tu kita ada dua berita gembira yang nak diberitahukan dengan viewers kita semua. Yang pertama sekali, kami nak membawa kita semua untuk bertemu mesra dengan seorang tetamu VIP kita, bukan calang-calang daripada penganjur ataupun penaja utama kita, iaitu Dewan Bandaraya Kuching Utara sendiri yang insya-Allah akan berkongsi dengan kita serba sedikit mengenai apa itu sejarah Bandaraya Kuching dan juga Hari Bandaraya Kuching 2021 secara khususnya. Dan yang kedua, siapa si mau kalau kita kata kita nak bagi 5 viewers kita pada pagi tu skin untuk normal bagi hero MLBB ataupun hero Mobile Legends. Menarik kasih. Jadi silalah stay tune sehingga ke sekitar jam 9 suku bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana kerana apa? Kerana apa yang tetamu kita pada pagi ini kongsikan akan menjadi jawapan untuk soalan-soalan istimewa sempena telecast kita pagi ini bersama dengan Timbalan Pengarah Jabatan COS daripada DBKU. Apa khabar kita ucapkan kepada Tuan Nuzaimi? Alhamdulillah sihat, Encik Ahmad Alif. Alhamdulillah sihat juga di situ. Jadi Tuan Nuzaimi bekerja di office, saya difahamkan? Ya, kami sekarang tu berada di pejabat lah, seperti biasa. Okey, Alhamdulillah semua okey lah dekat pejabat Tuan. Ya, betul. Okey, jadi sekali lagi saya maklumkan kepada semua, kita sekarang ini bersama dengan Tuan Ruzaimi bin Malik, Timbalan Pengarah Jabatan COS daripada DBKU. Okey, sebelum kita bertanya dengan lebih lanjut lah, kerana sudah semestinya di luar sana pun mesti ini adalah satu perkara yang penting. Kita nak berkenalan dengan lebih rapat dengan tetamu kita, Tuan Ruzaimi lah terlebih dahulu. Jadi viewers kita mesti nak tahu macam-macam ataupun serba sedikit mengenai Tuan. Mungkin Tuan boleh perkenalkan diri sedikit dan ceritakan serba sedikit mengenai latar belakang Tuan sendiri. Okey, terima kasih saudara Ahmad Alif. Seperti dimaklumkan, nama saya Ruzaimi bin Malik dan saya berjawatan Timbalan Pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti, Perkhidmatan Komuniti Dewan Bandaraya Kuching Utara. Jadi saya dah berumur hampir 52 tahun dan telah bertugas di DBKU sejak tahun 1993. Jadi pada mulanya saya bertugas sebagai Inspektor Kesihatan. Masa dulu dipanggil Inspektor Kesihatan, tapi sekarang ni dipanggil Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran lah. Jadi pada masa tu jawatannya kita ada macam dalam media sosial dan sebagainya, memang one of the frontliners lah dalam kerja-kerja pengawalan dan pencegahan pandemik COVID, terutamanya dari segi contact tracing dan sebagainya. So saya telah berkhidmat lebih 25 tahun lah. So alhamdulillah memang di BKU lah tempat saya bertugas daripada mula lah. Dan saya juga dilahirkan di Kuching, asal orang kampung Nombor lah, kampung Bitango besar. Jadi tapi masa tu dah tinggal tempat lain lah. Dan memang kata orang duduk diam di Kuching lah, diajak lah buat masa tu.
Rupa-rupanya kita berasal dari Kampung Nombor. Ayalah kampung famous kampung nombor. Okay, jadi mungkin sepanjang kerjaya tuan, bolehkah tuan kongsi mungkin kita kata memori ataupun momen paling indah yang pernah tuan alami, untuk mungkin kita kata boleh dikongsikan bersama dengan para penonton kita. Okey, sepanjang bertugas di BKU banyaklah momen-momen yang indah. And then lebih dari satu lah, terutamanya bagi saya lah apabila di BKU Dewan Bandar Kuching Utara diangkat untuk memenangi beberapa anugerah antarabangsa. So ini adalah merupakan momen yang sangat indah bagi saya, sebab saya sendiri terlibat secara langsung dalam penyertaan anugerah. Sebagai contoh, pada tahun 2008 saya di BKU telah memenangi anugerah Environmentally Sustainable Cities di peringkat ASEAN. So penyertaan telah kita sediakan dan kita telah di-announce sebagai salah seorang daripada pemenang bandaraya. Ada 10 bandaraya dipilih masa sebagai bandaraya yang kata orang mendapat markah yang tinggi dalam pemeliharaan alam sekitar. Itulah, dan juga tahun 2010 mendapat anugerah yang sama juga, tapi yang mula-mula di di Vietnam dan yang kedua di Bali, dan juga kita pernah memenangi anugerah Living Awards, Livable City Awards di UAE. So ini merupakan momen indah bagi saya lah, kerana dapat menyumbang kepada kemajuan Bandaraya Kuching. Ya, kita kata mungkin ramai sebenarnya sebelum bandaraya dikenali jauh sebenarnya, dan sampai ke tahap ASEAN kerana atas sumbangan yang telah diberikan oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara itu sendiri. Mungkin saya rasa selain daripada momen-momen indah tak lagi kan, mungkin dalam kalangan ramai belia kita lah, especially yang muda-muda ataupun yang peringkat-peringkat umur yang menyertai pertandingan kita pada pagi tu, mungkin agak kurang jelas sebenarnya siapa di BKU tu sebenarnya dan apa peranannya. Saya sendiri pun ada sedikit tak berapa jelas dengan peranan di BKU, jadi mungkin boleh tuan terangkan serba ringkas lah berkaitan dengan peranan Dewan Bandaraya Kuching Utara itu sendiri. Okey, di BKU ataupun Dewan Bandaraya Kuching Utara, ataupun nama rasminya adalah Kuching City Commission, Suruhanjaya Kuching Utara, merupakan sebuah agensi kerajaan di bawah kerajaan negeri. Bermakna ianya seperti juga pihak berkuasa tempatan lain macam DBKL, MBKS, Majlis Bandaraya Ipoh, Dewan Bandaraya KK Kota Kinabalu, merupakan sebuah agensi pentadbir dan pengurus bagi sesebuah bandaraya ataupun sebuah bandar lah. So alhamdulillah Kuching telah dinaik taraf ke peringkat bandaraya pada tahun 1988 dan ini merupakan tahun yang ke-33 tersilap saya, dan event bulan ini, bulan Ogos merupakan bulan bandaraya. So that's why kita mengadakan beberapa aktiviti lah. So peranan di BKU tu selaku pentadbir, yang pertama sekali adalah penyelenggaraan bandaraya. Sebab apa kita perlu menyelenggara bandaraya? Sebabnya yang utama adalah untuk menjaga kesihatan awam penduduk-penduduknya. Pertama sekali sebagai contoh, pungutan sampah. So pungutan sampah tu yang dilihat sebagai remeh lah, tapi bayangkan mun ianya cik disediakan. So mengarihlah orang. Masa tu pun saya rasa few kawasan ada mengalami disruption. Sebabnya sebabkan kes COVID tu, jadi pihak yang dilantik untuk mengejarkan pungutan sampah tu ada yang kuarantin. So terganggulah, tapi kita meyakinkan bahawa perkhidmatan tetap akan dibuatlah. Selain daripada contohnya pembersihan kawasan, nyapu jeraya dan semua motong pokok, menyediakan street lighting, yang merupakan peranan-peranan tradisional bagi sesebuah pihak berkuasa tempatan. Maka ialah kita sebagai sebuah agensi kerajaan sentiasa kata orang memikir untuk menambah baik perkhidmatan dia dari semasa ke semasa. Seperti yang kita tahu,
masa tu adalah merupakan era digitalization lah. So kita di BTU pun dah mengorak langkah lah untuk menuju ke arah ya, dan kita akan memperkenalkan digitalization untuk hampir semua kita pun perkhidmatan lah, dan a few yang telah kita berjaya kita laksanakan. Alhamdulillah. Jadi tadi ada Tuan sebutkan satu perkara yang menarik, iaitu naik status ke bandaraya. To be exact, tarikhnya bila Tuan? Okey, Bandaraya Kuching telah dimasyurkan, saya panggil menggunakan term dimasyurkan sebagai sebuah bandaraya pada 1 hari bulan Ogos 1988, which is 33 tahun yang lalu lah. Masa saya pun lagi remaja kata orang, lagi terkayu-kayu So kira dah lama juga lah Kuching tu, right? Bandaraya Kuching. Saya sendiri pun lahir Oktober 1988, jadi dah naik bandaraya baru kata apa bawa kita keluar. Okey, terima kasih banyak Tuan. Baik, kita dah dengar cerita menarik mengenai latar belakang tetamu VIP kita serta agensi penganjur utama kita. Jadi kita sudah semestinya nak nanya dengan tetamu jemputan kita pada pagi itu lebih sedikit lagi berkaitan dengan sejarah Bandaraya Kuching itu sendiri. Jadi Tuan, saya pasti ramai tertanya bagaimana Bandaraya Kuching mendapat namanya. Ini soalan cukup menarik. Adakah sebab pusat kita banyakkah ataupun tempat kita banyak jual buah mata kucing kah? Jadi mohon pencerahan lah daripada Tuan. Okey, melalui pembacaan saya lah, actually tidak dapat disahihkan di mana-mana penulisan sebenar dari sini nama kucing tu. Tapi ada few teori kata orang lah. Salah satu daripadanya adalah sebuah pokok yang ditanam di kawasan Kuching lah. Jadi pokok buah mata kucing. Jadi dari pokok buah mata kucing tu maka dapatlah nama kucing. Dia version 1. Version 2 Bandaraya Kuching ataupun Bandar Kuching tu merupakan sebuah port ataupun pelabuhan di mana giat berlaku aktiviti perniagaan. So masaya sidak yang datang situ mengelarnya sebagai Cochin, C-O-C-H-I-N, mungkin bahasa Cina lah daripada pedagang-pedagang India dan China. So mengelarkannya sebagai Cochin. So daripada Cochin jadilah nama kucing. Ya sikit. Sikit lagi seperti yang kita mahu, mungkin sebab banyak pusat atau orang nak, banyak pusat dan pusat atau kucing. Tapi ialah kita asyik berapa pasti benar ke si Bandaraya Kuching tu dipanggil disebabkan banyak pusat ataupun banyak kucing. Tapi yang saya atau yang kita pasti bahawa Bandaraya Kuching tu kita maunya mengikut panggil pusat, panggil kucing. Sebab apa? Salah satu panggil pusat tu pembersih kata orang, menjaga kebersihan diri. So ialah kita mahu warga Bandaraya Kuching tu sentiasa menjaga kebersihan bandaraya ketempun. So sikap yang mahu sesuai kita introduce ngangkah arca-arca pusat. So dialah Kuching pun pernah digelar sebagai bandaraya terbersih di rantau inilah, even di peringkat Malaysia. So even daripada feedback daripada pengunjung, daripada pelawat mengatakan Kuching sangat bersih. So kita harap kita dapat maintain lah, dan semuanya adalah daripada penduduk kita sendiri yang memain peran tinggi. Menarik, itulah bayangannya dengan apa yang kita boleh dapat daripada sejarah mungkin penamaan Bandar Kuching itu sendiri. Tapi ada satu yang menarik mengenai Kuching kita ada dua bahagian dekat dalam Kuching itu sendiri. Mungkin bahagian bukan perkataan yang tepat lah, tapi kita ada dalam dua kawasan lah Kuching sebenarnya, Kuching Utara dan juga Kuching Selatan. Jadi sebenarnya kan Tuan Nuzaimia, kena Kuching tu ada dua Datuk Bandar? Okey, ia merupakan satu perkara yang sangat unik. Di Malaysia ataupun di kebanyakan tempat di seluruh dunia jarang berlaku. Tapi ianya merupakan satu yang unik lah. Sebabnya kita mempunyai dua buah pentadbir di kawasan Bandaraya Kuching, iaitu Kuching Utara, Majlis Bandaraya Kuching Selatan dan juga Dewan Bandaraya Kuching Utara. Even di luar Kuching pun kita ada Majlis Perpandangan Pantauan. Kalau digelar Kuching Rural District Council ataupun Majlis Perbandaran Luar Bandar Kuching. Ya, satu perkara yang
sebab imun kita pergi London pun. Dalam London hanya ada few local authority dalam London City of Leicester dan sebagainya. So bukannya satu perkara yang pelik, cuma because penggunaan nama kucingnya menjadi orang kena kucing tu. Actually mesti ada masalah. Kuching Selatan itu pentadbir untuk kawasan Kuching Selatan, dan Dewan Bandar Kuching Utara adalah pentadbir untuk kawasan Dewan Bandar Kuching Utara. So bukanlah satu perkara yang pelik lah, cuma bila orang bandar Kuching tu ada dua. Actually you address it as Kuching Utara sebagai satu bandar, kawasan bandar, and Kuching Selatan sebagai satu kawasan bandar. Macamnya lah lebih kurang sebar ringkasnya lagi ada dua kawasan utama. Jadi baiklah para viewers semua, jangan lupa untuk teruskan perhatikan jika ada terdapat soalan-soalan ataupun soalan untuk viewers sekalian memenangi, kita kata ada skin normal untuk MLBB yang menjadi pilihan sepanjang telecast kita. Jangan lupa untuk nantikan jawapannya sepanjang telecast kita. Kenapa? Kerana ada banyak lagi fakta dan juga info yang menarik yang kita nak kongsikan bersama dengan tetamu jemputan kita pada pagi tu. Alang-alang sikit lagi tuan, kita nak nanya dengan Tuan Uzaimin tentang sambutan Hari Bandaraya Kuching yang ke-33 tahun tu. Nya umur saya. Jadi tuan pasti ramai yang ikut. Apakah program-program yang dianjurkan oleh DBKU dan MBKS sempena dengan sambutan Hari Bandaraya Kuching pada tahun tu? Okey, terima kasih soalannya lah. So dah pecah rahsia umur kita tu lah. 30 dekat 30 tahun bulan Oktober tu lah. So untuk perayaan Hari Bandaraya atau kita panggil Pesta Kuching. Jadi program tu nang saban-saban kali memang kita anjurkan sikmis daripada tahun 1988 masuk bulan Ogos kita akan mulakan dengan majlis memperingati Hari Bandaraya, which was kita dah carry out pada 1 Ogos secara hybrid. Maklumlah ini tu adalah disebabkan pandemik, kita sudah dapat doloklah macam tahun 2019 we have physical gathering dan sebagainya. So kita buatkan secara hybrid, even kata orang acara penting acara menaikkan bendera. So that is one of the acara penting untuk hari memperingati Hari Bandaraya. Kita pula pakai recorded secara video. So untuk mengelakkan perkumpulan penonton dan sebagainya lah. Dan antara program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang DBKU adakan dan rancangkan, pertama sekali contohnya program kita hari ini iaitu Kuching City Cup Mobile Legend MKCC Mobile Legend Kuching City Cup adalah satu daripada program DBKU yang kita adakan dengan kerjasama pihak Sarawak Esports. Terima kasih dengan sokongan dan bantuan, juga sudah Unimas Esports jual dan juga selain itu kita ada a few program yang memang kita polah tetapi ada sikit syarat yang kita kenakan. Kita mula online. Kebanyakan daripada program-program yang kita adakan kita mula online. Satu daripadanya adalah Seoul Trail Run. Seoul Trail Run tu kita mulakan pada 2019. Masa saya nang hebat. Kita sudah pelari dia akan berekod di kaki bukit sampai naik ke Bukit Seoul So pada tahun 2019 over 400 orang peserta. So kita pun terkejut juga lah, kami juga first time event So kita boleh nanggal FB Seoul Trail Run tu pada ketika. So tapi since last year kerana itu kita tetap adakan, tapi kita adakan secara virtual. Maksudnya rekod seorang diri rekod seorang diri, rekod Indonesia. Sama juga tahun tu, kita I think minggu tu sebenarnya akan berekod 2 hari, 27 hingga 28 dan akan mengantar pun rekod larian sepanjang 33 km secara total untuk melayakkan, untuk mendapatkan hadiah. Selain daripada program-program yang khusus contohnya pada bulan tu kita juga menyambut tahun Mahal Hijrah. So sebenarnya kita mengadakan Karnival Mahal Hijrah. So dalam Karnival Mahal Hijrah kita adakan pertandingan, contoh pertandingan menulis khat, pertandingan kasidah, pertandingan azan dan sebagainya yang memupukkan tentang Islam dan pertandingan tu kita adakan secara online. Maksudnya
katakan kasidah. So saya akan video nyempun dah berlagu kasidah dan akan hantar dan kita akan buat penilaian untuk mendapatkan pemenang lah. Dan acara kemuncak bagi Karnival Malaysia will be Bandar Aku Berselawat lah. Kita akan adakan secara hybrid juga. So dalam bulan September lah. Dan acara baru pada tahun tu adalah pertandingan succulent terrarium. So ada kita dengar orang olah dalam kaca ya, dalam botol kaca ke dalamnya yang olah macam garden. So that succulent terrarium pertandingannya untuk kita akan adakan julung-julung kali. So contohnya mungkin kita nak masuk, kita mungkin akan rekod kita pun hasil tangan kita mula succulent terrarium tu kira taman dalam botol lah, cemil lebih kurang lah. And then kita akan yang paling kacak akan dapat kemenangan lah. Cuma pada tahun tu seperti juga tahun depan, kita juga akan mengadakan grand finale pada tiap-tiap tahun, iaitu acara penutupan. Tapi oleh kerana pandemik tu, kita sudah dapat nak buat grand gila lah. So we'll just arrange for a simple closing ceremony. Karena yang penting pada masa adalah kita nak nyerah bendera Pesta Kuching balik kepada MBKS. Sebab penganjuran ataupun hosting program Pesta Kuching tu nya bergile-gile. Tahun tu di BKU, tahun lepas di MBKS. So maksudnya tapi both cities akan mula aktivitinya pun, tapi penganjuran dari segi hari memperingati bandaraya hanya akan dianjurkan ataupun diuruskan oleh PBT yang menjadi host. So next year it will be MBKS yang akan mengajuk hari memperingati hari bandaraya, majlis memperingati hari bandaraya iaitu 1 Ogos 19 tahun tersebut lah. Okey. Ya Allah, memang kita mendapat banyak info yang mana kita yang di akhir tadi Tuan Zaimin sempat bagi tahu dan kita penganjuran yang secara bergila-gila antara DBKU dan juga MBKS untuk hari yang memperingati dan juga banyak pertandingan-pertandingan yang sebenarnya dianjurkan bersempena dengan bulan tu ataupun hari Bandaraya Kuching itu sendiri. Jadi cuma kita kata semua orang di luar sana, viewers kita mungkin boleh pergi melihat ataupun mencari ruangan-ruangan sosial media ataupun berita-berita daripada pihak DBKU sendiri. Jadi sebelum kita akhiri live kita kan pagi tu nak bersama dengan tetamu jemputan khas kita Tuan Nur Zaimin sendiri, mungkin dalam masa beberapa minit yang terakhir tu kita nak Tuan Nur Zaimin mungkin menyampaikan sedikit pesanan yang khas kerana event kita pada hujung minggu tu adalah untuk golongan-golongan belia yang muda-muda tu untuk bermain permainan di dalam telefon ataupun peranti pintar si Datuk Mobile Legend. Jadi mungkin ada pesanan yang khas dan spesifik kepada semua peserta kita yang akan mengikuti MKCC di BK 2021 tu. Jadi mungkin Tuan boleh sampaikanlah. Okey, terima kasih saudara Ahmad Alif lah. So saya ingin mengucapkan semoga berjayalah untuk do your best dalam pertandingan Mobile Legend tu. Cuma saya nak ingatkan, that's why pada tahun tu kita still juga menganjurkan pertandingan Mobile Legend tu, tapi dengan syarat lah yang melakukan online. Jadi siada lah macam tahun-tahun dulu kita mula perkumpulan, maksudnya peserta-peserta berkumpul segi tempat dan sebagainya. So tu yang akan dipolah memang entirely online, masing-masing di rumah masing-masing. So this is satu kaedah yang mana kita dapat laksanakan bagi mencegah. Yang penting adalah kita mengawal dan mencegah perebakan penyakit COVID-19. Memang masa tu kita akui bahawa memang kita banyak kes. MRA berapa kat Kuching? 700 terus turun Sarawak sampai 2,000. Tapi satu yang menggembirakan kita adalah daripada bilangan kes tersebut 99% adalah yang tidak bergejala ataupun bergejala ringan. Maksudnya demam sikit-sikit lah kayaknya hilang. Tapi jangan lupa, still ada 1% lagi. 1% lagi dikategorikan dalam kumpulan 3, 4 dan 5, iaitu kumpulan di mana pesakit dia hanya ada gejala-gejala yang boleh membawa mudarat. So makanya kita jangan kata orang lekalah, sentiasa menjaga SOP ya. Yang penting penjagaan fizikal, satu. Kedua, pemakaian mask dan sebagainya lah.
dan also vaksinasi. Siapa yang belum vaksinasi, saya tahu ada di kalangan masyarakat kita tu nama adanya anti-vaksi juga lah. Si juga ada anti-vax gila. Ada tapi mungkin si banyak. Tapi nya mungkin takut. Takut sebab berita disebar orang vaksin tu boleh jadi mutant macam-macam lah. Boleh nampak apa lah, berumur dan sebagainya lah. So saya harap berita-berita macam tu punya si sahih jangan dikongsi lah, ataupun sometimes betul juga tapi peratusannya sangat kecil lah. Pernah juga ada juga berlaku perkara betul, tapi kita haruslah kata orang tak yakin dengan kita pun agensi yang mengambil tindakan tu sudah Kementerian Kesihatan. Nya sih sebarang nak kata orang tak milih vaksin ya. So yakinlah bahawa adalah ketong tek orang madah ada konspirasi macam-macam. Kita sih lihatlah perkara lah. So saya urge lah kemudian ada kawan-kawan kita yang belum vaksin sengaja semua mengambil, please pujukkanlah. Memang di DBKI pun ada juga sebenarnya staff seorang dua, even kita nangga Facebook sidak askar pun ada juga yang ketong tek semua vaksin sebabkan anti-vax. So sebenarnya penting vaksin tu kerana akan membawa kita ke herd community ataupun herd immunity ataupun immunity kelompok yang sangat penting untuk usaha kita melawan pandemik COVID tu lah. Jajaklah pesanan saya lah, dan all the best kepada semua peserta dalam kita bermain Mobile Legend tu. Jangan layap juga lah. Mana yang di sekolah ya, mana yang mesti ya, termasuk anak saya lah sama juga yang mana masuk. Tapi yalah cik, jangan lupa tanggungjawab sebagai pelajar, sebagai pekerja, tanggungjawab yang lain lah. So tujuan kita menyokong acara-acara macam tu kerana kita yakin bahawa apabila kita engage dalam pertandingan berbentuk digital tu akan melatih kita untuk penggunaan digital. So dalam aspek-aspek lain kita senang untuk menggunakan digital lah. Contohnya untuk mula akaun Shopee kah apa-apalah. Right? Betul. Okey, terima kasih banyak kepada Tuan Zaimi. Saya rasa mesti ramai sebenarnya di luar sini yang setidaknya melihat aspek bila kita mengadakan acara ataupun pertandingan secara online, setidaknya menjangkakan memang hanya permainan tersebut dan menang kalah daripada pertandingan tersebut sahaja apa yang setidaknya akan dapat. Tetapi sebenarnya kita di pihak penganjur dan juga urus setia kita sentiasa melihat kepada sudut holistik di mana kita nak bersama-sama mematabatkan usaha kerajaan kita dalam kita mencegah penularan wabak yang sedang melanda kita, dan pada masa yang sama kita nak memperkukuh, mengupskillkan juga para peserta yang secara si langsungnya berkomunikasi secara profesional dan juga melakukan urusan secara atas transaksi atas talian yang mana memerlukan kepada satu bentuk pendedahan yang secara spesifik macam tu barunya dapat belajar sedikit demi sedikit. Jadi kita sudah pun sampai ke penghujung masa siaran sebenarnya Tuan Zaimi. Saya bersama dengan seluruh Sekretariat MKCC DBK 2021 mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Zaimi bin Malik, Timbalan Pengarah Jabatan COSDU atas kesediaan beliau untuk bersama dengan kita pada pagi tu. Semuanya ikutkan ada macam-macam soalan sebenarnya saya nak tanya, tetapi masa kita sudah pun sampai ke penghujungnya, dan kepada semua viewer-viewer kita yang telah pun melihat soalan-soalan yang dipaparkan dan juga telah pun menjawab soalan-soalan tersebut, kita akan umumkan pemenang-pemenangnya nanti apabila kita punya game stream akan bermula. Dia mungkin boleh saya kongsikan sikit dengan viewer kita dan juga Tuan Zaimi yang sedang bersama dengan kita ini. 5 pusingan pertama untuk perlawanan kita bagi MKCC 2021 ini telah pun berlangsung seawal jam 8 pagi tadi. Jadi dapat kita melatih golongan belia kita untuk bangun awal lah, selalunya yang setidaknya sekarang jadi seawal 8 pagi tadi kita sudah pun bermula, dan kita akan ada satu lagi pusingan yang saya ingat sedang berlangsung pada masa tu, dan insya-Allah mulai daripada jam 9.30 ke atas kita akan cuba untuk bawakan perlawanan-perlawanan yang terpilih untuk MKCC 2021 melalui 2 stream yang berbeza. Jadi untuk stream bagi telecast kita pada pagi ini akan sampai ke penghujungnya. Senarai pemenang semua dan juga apakah tindakan yang patut diambil oleh pemenang-pemenang kita akan sampaikan apabila kita masuk ke dalam stream game kita sebentar lagi. Jadi terima kasih lagi sekali Tuan Uzaimir. Sama-sama Encik Ahmad Alif. So next we game on. Biar Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Okay, alright. So boleh tutupkan live kita ya. Jadi Tuan Pansro Esport, Mas Esport.